Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang terakhir bagi bahagian yang ketiga, iaitu 40 hadis akhlak mulia. Ini panjang sikit keterangan dia. Di petang Syawal PKPB, hadis ke-42, masyarakat madani yang dinantikan. Madani maknanya kemajuan di sudut pemikiran, kerohanian, kebendaan. Itu madani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi 'azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabbani fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin faha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Muttafaqun alaihi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, lelaki yang hatinya terkait dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk melakukan zina, lalu dia berkata, aku takut akan Allah. Dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seorang lelaki yang mengingati Allah ketika keadaan bersendirian lalu mengalir air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan, inilah 7 unsur masyarakat madani yang kita nantikan. Dia tak wujud. Jadi keterangannya, yang pertama, pemimpin yang adil. Pemerintahan yang adil akan disenangi oleh rakyat, kerana rakyat akan merasa bahagia dan tenang daripada kepimpinannya. Jadi wujud kerjasama dan kesefahaman antara rakyat dan pemimpin. Dengan sebab itu majulah negeri. Kalau pemimpin tu zalim atau tidak disenangi oleh rakyat dan tak mendapat kerjasama daripada mereka, maka segala sesuatu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Maka susahlah untuk mencapai kemajuan. Itu pertama. Kedua, pemuda-pemudi yang rajin beribadah. Ni baya alung, pemuda-pemudi, baya kakak, baya pemudi lah, yang rajin beribadah. Bukan rajin buat benda yang tak berfaedah. Biasanya yang rajin beribadah hanya orang yang sudah lanjut usia. Manakala anak muda, mereka banyak bermain dan mengisi waktunya dengan hiburan dan perkara-perkara maksiat. Jadi kalaulah anak muda ini dia rajin beribadah sebagaimana orang yang dewasa itu beribadah, lagilah akan disayangi oleh Allah Ta'ala dan dia menjadi anak yang sangat hebat. Anak-anak muda dilatih untuk tahan lasak dan mencintai perjuangan, bukan dibiasakan dengan hiburan, kemanjaan dan pesta-pesta maksiat. Kalau banyak bermain dengan PUBG, banyak bermain dengan perkara-perkara yang tak berfaedah yang lain, jadi sangat malang lah, sangat malang. Jadi wujudkan hati kita dengan perkara yang hebat bagi anak-anak muda. Ketiga, seorang lelaki yang hatinya sentiasa dekat dengan masjid, menjadikan masjid sebagai syiar agama, khususnya untuk solat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi apabila keluar masjid setelah solat subuh, jadi dia bertanya dengan hati, bila pula akan kembali semula ke masjid? Keluar daripada masjid, nak pergi kerja, ya Allah, akan dapat datang lagi lah ke masjid. Nanti saya akan kembali lagi ke masjid untuk solat zuhur. Ni maknanya hati dia sangat tertarik, tertambat dengan masjid. Keempat, 2 orang lelaki yang kasih mengasihi dan cinta mencintai kerana Allah Ta'ala. Masyarakat madani hidup dalam suasana yang didasari dengan kecintaan yang ikhlas antara para penduduknya. Jadi semua kegiatan perniagaan, pertanian, pertukangan, industri perkhidmatan dan sebagainya
adalah dilaksanakan atas dasar cinta, bukan atas dasar mengaut keuntungan semata-mata. Jadi kalau pegawai cintakan rakyat, maka pegawai tidak akan mengabaikan tugasnya, dan begitulah seterusnya. Tu maknanya dalam keadaan arti kata kasih mengasihi dari sudut pekerjaan pun begitu juga atas dasar apa? Atas dasar kerana Allah Ta'ala, kerana dapat membantu saudara sesamanya lah. Kelima, lelaki yang kuat imannya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh godaan wanita seksi yang datang menggodanya. Walaupun yang datang menggoda tu dalam TV, dalam smartphone, apatah lagi yang real dekat luar. Jadi dia dapat tahan. Jadi dia akan kata, saya akan takut pada Allah Ta'ala. Ni dia, orang yang akan dilindungi oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ingat, dekat akhirat tu macam suasana macam ni tenang je, tak ada. Masa itulah sendiri-sendiri dengan amalan masing-masing. Maka amalan yang ini yang dapat menolong kita di akhirat kelak, di padang mahsyar apatah lagi. Keenam, penderma yang ikhlas dan sentiasa menyumbangkan hartanya untuk kesejahteraan umat. Jadi dia menyembunyikan sumbangan mereka, dia tak riak lah, tidak mengharapkan apa-apa pujian. Okey, setakat bagi-bagi, ada, tak ada, ada RM1 bagi RM1, ada RM10 bagi RM10. Jadi dia suka membela nasib orang yang lemah. Tu dia punya prinsip hidup dia ni, dapat membantu orang yang kurang bernasib baik. Jadi tidak ada tujuan yang lain kecuali mencari keredaan Allah Ta'ala hasil daripada sedekahnya. Ketujuh, takwa dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi golongan yang banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala, banyak berzikir, sama ada bersendirian atau bersama orang ramai. Orang ramai pun duduk wirid hati, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat Allah. Cakap sembang dengan kawan pun kat kedai kopi, ingat Allah Ta'ala juga. Kalau kawan dia dah start nak mengumpat orang lain, ingat Allah, la ilaha illallah, minta maaf banyak-banyak. Kita sembang pasal kartun lah. Tu contohlah daripada sembang pasal ngata korang. Jadi mereka banyak bertaubat, menangis di hadapan Allah Ta'ala. Maka nama Allah Ta'ala tersebut di lidah mereka. Hati mereka merasa gemetar, sayu dan khusyuk, takut dan siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah kita perjuangan bergelut dengan kematian ni. Sepanjang masa ni sebenarnya kita bergelut dengan kematian, antara sedar dengan tidak sedar. Cuma nak menghadapi kematian itu dengan tenang ataupun dalam keadaan yang sukar. Kerana apa? Allah tarik. Kita dalam keadaan sakaratul maut, tarik nyawa tu sakit, bukan tak sakit. Nak rasa sakit dia, lempang sekali, pak. Itu rasa sikit, tapi sakaratul maut tu sangat sakit. Jadi hati mereka gemetar, sayu dan khusyuk, takut sisa Allah Ta'ala, harapkan redha Allah. Lalu mereka mengalirkan air mata sebagai luahan daripada perasaan yang menyesak di dalam dada Allah. Nah, kalau unsur yang 7 ini wujud dalam masyarakat, itulah yang dinamakan masyarakat madani yang sebenarnya. Pemikiran yang hebat, sosial yang hebat, masyarakat yang hebat, kerohanian yang hebat, yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, hidup dengan nilai Rabbani dan selalu mendapat redha serta maghfirah keampunannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab.